السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat mengadakan kelas, walaupun pada jadualnya kita berkuliah pada hari Selasa secara bulanan di masjid ini, tapi hari ini kita ada sedikit perubahan. Kita datang hari Isnin kerana ada perubahan jadual ataupun kesilapan jadual tu. Kita datang pada malam ini. Alhamdulillah, masjid juga ada ruang kosong untuk kita isi pada malam ini. Tuan-tuan, oleh kerana inilah kuliah, kita panggil kuliah yang bukan kebiasaannya, jadi saya terpanggil untuk berkongsi satu hadis. Sama-sama kita dengar, kita bincang dan kita ambil manfaat daripada hadis yang akan kita dengar pada malam ini. Jadi hadis pilihan ini ada hubung kait dengan tindakan yang kita lakukan, perbuatan yang mungkin ada di kalangan kita yang melakukannya. Hadis yang akan kita bincangkan ini hadis daripada Abdullah bin Umar. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Dan hadis ini sahih, direkodkan, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat yang meriwayatkan, menceritakan, menyampaikan, sumber sahabat yang mana yang menakalkan, ambil hadis ni, yang membawa hadis ni ialah Abdullah bin Umar. Dia yang cerita. Dan hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Ada di dalam Sahih Bukhari dan ada di dalam Sahih Muslim. Status tu, sebelum kita baca hadis, kita kena ketahui kedudukan ataupun status hadis tu. Kalau sahih, baru kita boleh baca, kita boleh amal dan kita boleh berhujjah, berpegang dengannya. Inna Abdullah ibn Umar qal, sesungguhnya Abdullah bin Umar, dia berkata, mararna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mararna artinya marra yamurru, kami berjalan bersama dengan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satu rombongan yang mana disebut bahawa rombongan ini terjadi pada tahun yang ke-9 Hijrah. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-9 Hijrah, iaitu di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Tabuk. Tabuk ni di mana?
Tabuk ni dia dalam kerajaan Arab Saudi lah sekarang ni. Arab Saudi. Saudi itu apa maksud Saudi itu? Saudi itu nama raja dia. Saudi itu nama raja dia. Muhammad bin Saud. Saud tu raja dia lah Bani Saud. Jadi dia nama Arab Saudi. Nisbah kepada raja ataupun pemerintah pengasas kerajaan dia, kan? Kerajaan Arab Saudi. Jadi yang ada raja-raja sekarang ni daripada anak itulah apa? Saud tu, Bani Saud tu, kan? Okey. Jadi Tabuk ni dia terletak sempadan dengan Jordan. Tabuk ni dia bersempadan dengan Jordan. Dia duduk dalam Saudi, tapi dia duduk sempadan. Macam kita sempadan dengan Thailand, mana? Padang Besar. Lagi? Wang Kelian. Itu sempadan tu. Jadi kalau tuan-tuan tengok peta kerajaan Arab Saudi tu, peta negara Saudi tu, Tabuk, cari Tabuk. Bandar Tabuk tu dia bersempadan dengan Jordan. Dan kita tahu berlakunya peperangan Tabuk. Dan popular cerita perang Tabuk ni cerita apa? Kalau tuan-tuan pernah dengar. Kisah siapa perang Tabuk ni? Kisah 3 orang sahabat yang tak ikut perang. Yang terkenal, yang kena boykot, kena pulau pasal dia tak pergi perang. Pasal apa dia tak pergi perang? Kebetulan masa peperangan Tabuk itu di Madinah tengah musim padi. Harum manis. Musim kurma. Jadi kurma tengah duk masak. Kalau pergi Tabuk tak ada angkutik, balik rosak lah. Jadi duk berbelah bagi, nak pi tak pi, pasal jauh. Nak menempuh perjalanan yang begitu jauh. Kebetulan pula buah tengah duk masak. Jadi kalau pergi tu balik habis rosak lah. Itu cerita perang Tabuk tu. Salah satunya lah yang terkenal, iaitu sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, kan? Bila Nabi balik, Nabi tanya, hang tak pergi pasal apa? Hang pasal apa tak pergi? Apa masalah hang? Kebanyakan yang tak pergi ni munafik. Mereka bohong lah. Reka lah alasan. Anak sakit perut, bini tak bagi pi, kan? Macam-macam lah mereka bohong. Tapi Ka'ab ni dia pandai bercakap. Dia kata kalau aku bohong pun lepas. Tapi kalau aku bohong, Tuhan mesti habaq hak betul, naya aku. Baik aku cakap betul. Dan akhirnya, pendekkan cerita, bukan kita nak cerita perang Tabuk tu. Akhirnya Ka'ab ni di pulau, di boykot, hajar. Istilahnya hajar. Dia Nabi tak bagi siapa pun bercampur, bercakap, berkira dengan Ka'ab sampai Allah turun perintah nak buat apa kat dia. Waktu cerita Ka'ab bin Malik tu, yang 3 orang sahabat dia tak pergi tu. Baik. Abdullah bin Umar kata, apa yang dia nak cerita ini berlaku di dalam perjalanan ke Tabuk. Ke Tabuk. Sebab masa tu orang Rom, tentera Rom nak serang Madinah. Jadi Nabi keluar dengan sahabat pergi ke Tabuk nak tunggu tentera Rom, tapi tak jadilah perang tu, kan? Tu cerita dia. Baik. Okey.
Kata Abdullah bin Umar, alal hijr, alal hijr, on the way, nak pergi ke Tabuk, kami lalu suatu kawasan yang bernama Hijr, Al-Hijr, Al-Hijr. Dan kalau tuan-tuan perasan, Al-Hijr ni ada di dalam Al-Quran kan, surah Al-Hijr. Okey, kalau kita dengar nama Al-Hijr, kita mungkin tak tahu apa cerita ni, apa kan? Sebab bila lalu kawasan tu, tahu Nabi kata apa? Apabila lalu kawasan tu, faqala lana Rasulullah, Nabi SAW kata kat kami ni, nak pergi Tabuk, keluar daripada Madinah, nak pergi ke Tabuk. Nak pergi ke Tabuk, lintah kawasan Al-Hijr ni. Bila sampai di Al-Hijr ni, Nabi kata apa? La tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum. Ni kita nak lalu Al-Hijr ni, hampa jangan masuk. Ini tempat orang yang telah diazab oleh Allah. Allah telah turun bala. Allah telah turun azab. Allah telah musnahkan kaum yang pernah duduk di sini. Jangan masuk. Sat lagi bila kita lalu, hampa berjalan bagi laju. Jangan duk ambil ayat-ayat dalam ni. Jangan duk buat apa-apa. Kalau kita lah apa dia? Kita selfie lah. Kan? Apa lagi tangkap gambar lah kan? Nabi kata la tadkhulu masakin. Masakin ai maskan, tempat. Ni tempat ni dulu Allah turun bala. Allah turun azab. Sekali kita bagi tahu tempat ni tempat siapa. Tapi kawasan tu nama Al-Hijr. Okey? Alladzina zalamu anfusahum, iaitu orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Puak tu depa buat dosa, Tuhan telah larang depa langgar, Tuhan bubuh cerah. Siapa dia puak tu? Sekali kita sebut. Illa an takunu bakin. Hampa nak masuk juga saat lagi ni, hampa kena masuk dalam keadaan bakin, teriak. Jadi kalau kita lalu kawasan tu ada tak lagi lah? Hattal an. Sampai sekarang ada lagi tempat tu. Sekali saya sebut, mesti tuan-tuan semua tahu, mesti pernah dengar. Tak setengah bisa sampai apa. Al-Baqin, mesti masuk dalam keadaan teriak. Teriak takut, teriak sedih, teriak insaf, teriak. Jangan duk syok. Jangan duk bergelak, jangan duk buat seronok. Mesti pergi dalam keadaan ni tempat bala ni, tempat bala. Tempat Tuhan turun bala. Tempat Tuhan murka. Hampa jangan duk buat syok pula. Bahasa lagu itulah. Hadaran, sebagai suatu hadar, sebagai suatu langkah berhati-hati. Ayyusibakum mithlu ma asabahum. Thumma dajara fa asra'a hatta khallafaha. Nabi kata saat lagi kita masuk, pasal kita memang nak kena lalu juga, kita terpaksa lalu, kita masuk dalam keadaan kita menangis, masuk dalam keadaan kita takut, masuk dalam keadaan kita menyesal, masuk dalam keadaan kita bimbang. Benda yang berlaku kepada mereka boleh berlaku kepada kita. Hampa jangan duk syok dan jangan duk buat lambat-lambat. Lalu kata Abdullah bin Ibn Umar, thumma dhajara fa asra'a hatta khallafaha. Kami pun bila lalu tu, kami tengok Nabi ni zajara,
asra'a, dia berjalan laju. Dia tak mau duduk lama. Dia nak keluar. Dia nak, apa orang kata, beredar segera. Dia tak buat duduk beralik. Tengok ni. Tengok tak. Jalan. Hatta khallafaha, sehingga dia meninggalkan tempat itu. Sebab itu kata para ulama, mana-mana tempat yang dahulunya pernah diturunkan bala oleh Allah, maka tempat itu dilarang untuk kita pergi melawat. Dan kalau kita nak masuk, kita mesti masuk dalam keadaan bakin, teriak. Walaupun hadis ni cerita tentang Al-Hijr. Habaq teruslah. Hijr ni siapa dia? Hijr ini ialah kawasan Nabi Allah Saleh, yang sekarang ni duduk di Saudi. Nama tempat dia apa? Lah travel duk buat lah. Dia buat jauh ni tempat ni. Nak daripada Madinah nak pi jauh. Takkan tuan-tuan tak bisa pi. Tapi dulu depa tak pi, lah ni depa pi. Macam dulu tak pi Taif kan, lah pi Taif. Madain Hijr ni nama lain dia, lah ni nama dia Madain apa? Madain Saleh. Tempat yang depa kata ada gunung bentuk macam unta. Madain Saleh. Dah ni Madain Saleh depa dah buat lampu-lampu lah. Macam padang bandaran tu. Depa buat lampu-lampu, buat tempat ni. Jadi orang yang pi umrah, depa pi habang dekat Mutawif, boleh tak kita pi Madain Saleh? Madain Saleh, kalau tengok dalam peta tu adalah Madain Saleh ni ialah tempat di mana Allah menghancurkan kaum Nabi Saleh. Kaum apa Nabi Saleh? Nabi Saleh kaum apa? Kaum Thamud. Thamud. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Kami telah hantar kepada kaum Thamud saudara mereka Saleh. Bisa baca tak cerita kaum Thamud? Thamud. Kaum Thamud. Cerita apa dia? Apa cerita Nabi Saleh? Nabi Saleh ni cerita apa? Tadi saya sebut dah. Cerita unta betina. Yang mana ni nak pertama, kaum Nabi Saleh Thamud ni satu kaum yang sangat hebat. Pasal apa mereka hebat? Apa hebatnya kaum Thamud ni? Banyak benda kita nak kena baca, nak kena dengar pasal banyak maklumat-maklumat, apa informasi tentang agama kita ni yang masih lagi kita mungkin tak lalui, mungkin kita tak dengar lagi dan sebagainya. Tu pun dalam banyak benda nak mengaji. Depa duk bersabuk hari ni. Okey, kawan tu menikah dua. Siapa dia? Abang Tesla. Hari ni tak ada kerja lain dah orang Melayu. Duk kalut dengan abang Tesla tu, dia nak menikah dua. Kan? Tuan-tuan tahu tak cerita orang nak menikah dua? Aduh. Banyak lagi urusan umat manusia ni yang kita nak kena urus, nak kena fikir, nak kena apa. Biarlah dia nak menikah dua ke, dia nak menikah tiga ke, dia nak menikah empat ke. Kan? Dia pilah. Dan lagi satu, saya menasihatkan diri saya dan semualah. Bukanlah semua benda dalam hidup kita ni kita nak kena buh dalam Facebook. Tak payahlah kita nak menikah berapa pun urusan kita. Tak payahlah kita nak bubuh dalam Facebook. Ini sampai nak pergi berak pun buh dalam Facebook. Sebentar ke tandas nak buang air besar. Semua dia nak bubuh dalam Facebook. Kita bukan tak boleh, kadang-kadang kita nak cerita nikmat yang Allah bagi kat kita. Kita bubuh dalam Facebook, tak apa. Kadang-kadang kita nak berkongsi,
kita nak tunjuk satu contoh yang baik kan. Tuan-tuan mari kelas agama. Hari ini hadir kelas agama. Tajuk Nabi Saleh tentang larangan ziarah tempat yang tuan-tuan tulis apa yang tuan-tuan dapat. Kongsi, tak salah. Nak tunjuk baik tu pergi masjid. Nak abang kata dia pergi kelas agama tu. Itu urusan orang. Tak apa kongsi yang tu. Mungkin tuan-tuan pergi makan tak mana-mana sedap. Tuan-tuan nak habaq ke orang lain kan yang nak pergi sama. Tak apa. Tapi semua benda nak share. Bini dia naik kudir pun dia nak post dalam Facebook. Laki dia ada kayak pun nak habaq ke orang. Teruk sangat dah orang kita ni. Sedangkan Allah dah bagi malaikat kiraman katibin, raqibun atid. Ada malaikat dah kiri kanan. Tak payahlah semua benda nak post dalam Facebook. Simpan di sini. Sebahagiannya tu sahaja. Duk tengah semayang buh Facebook buh kamera. Saya tak apalah buh kamera pasal kita nak buat live nak bagi orang lain dengar. Ini kalau tuan-tuan semayang dengan laki tuan-tuan ataupun tuan-tuan semayang di rumah, pi buh kamera buat apa? Malaikat dah ada dah. Malaikat dah tulis dah. Kan? So sebab itu kadang-kadang tuan-tuan satu masalah yang bahaya dalam masyarakat kita, semua benda nak dikongsi di Facebook, nak cerita, buat bahasa ni bahasa orang duk guna lah, ni konten ni. Nak buat bahan ni. Kan? Nak buat cerita. Dia pergi beli murtabak sedap pun dia nak viral, tak apalah kan, dia nak bagi orang ramai pergi beli. Ini dia nak menikah dua pun dia bubuh. Lepas tu orang kita dia yang sokong menikah dua pun kalut tuan-tuan, kalut. Masyarakat kita kalut, kan? Jadi saya menasihatkan semua orang Islam, cerita-cerita yang tak ada manfaat lagu ni, yang tak ada urusan kaitan dengan kita, dia pun tak main minta 300-400 nak menikah, tak payahlah kita duk bersabuk. Tak payahlah kita duk masuk campur, tak payahlah kita duk kalut nak ambil reti. Dia nak menikah biar pi. Bini dia teriak, bini dia sedih, bini dia tolong pi cari dia nak menikah pun, biar pi. Dia kata saya menikah ni bini yang paksa, bini tolong pi cari, biar pi. Hal dalam kelambu hampa tak payah duk buka bagi orang tahu. Dan kami pun tak ada masa nak ambil tahu, tak ada masa nak ambil bab. Cerita Nabi Saleh pun tak habis lagi. Kan? Kadang-kadang ini satu masalah. Dia panggil tuan-tuan dalam masyarakat kita ni, dia jadi penyakit. Dan bila orang tengok dapat duit, tu satu teruknya masyarakat kita yang sakit lah ni. Tuan-tuan tengok di Bukit Bintang ada Arab jual manisan Arab tu. Nak dapat makan free kena menari. Kita dah cerita dah dulu, kena menari bergolek. Ramailah orang-orang Islam Melayu perempuan ni. Pasal itu antara pengikut Dajjal di akhir zaman yang paling banyak daripada kalangan wanita. Mudah terpengaruh. Kan? So hati-hati. Baik. Jadi balik kepada tajuk kita ni, buang masa aja kita sembang bab rumah tangga orang ni, buang masa aja kita bersembang bab bini dia teriak nak bagi menikah apa, semua ini buang masa, buang tenaga, buang karan, buang duit, buang internet. Tak ada langsung manfaat pada umat ni. Tak bertambah iman pun kalau kita tak tahu, dan tak ada langsung ilmu yang kita boleh nak ambil perhatian. Benda-benda macam ni tak payahlah. Tak payah abaikan. Pasal itu tuan-tuan, tengok Facebook boleh, tengok kuliah-kuliah, tengok benda-benda hadis ilmu sudah. Nampak. Ini demam dia 3 hari duk fikir. Macam manalah bini dia sial lah, bini dia sial lah. Kalau hang nak tahu macam mana bini dia rasa, aku kena menikah bagi hang rasa sama. Baru dia cerdik. Kan? Jadi ini semua tuan-tuan menjadi satu masalah pada masyarakat kita. Baik. Okey. So kaum Nabi Allah Saleh ni, Allah telah bagi nikmat yang cukup banyak. Hebatnya Nabi Allah Saleh dengan kaum dia ni, mereka diberikan kepandaian, kepakaran untuk memahat, mengukir dan membuat rumah dan bangunan di bukit. Itu antara kehebatan Nabi Allah, kaum Nabi Allah Saleh, iaitu kaum
Kaum apa tadi? Samud. Nampak? Dan pendekkan cerita, apabila Nabi Allah Saleh alaihi salam dihantar oleh Allah, dia suruh kaum dia tinggalkan berhala-berhala yang mereka sembah ni, mereka pun tak mau ikutlah. Pasal mereka bagi alasan, kalau tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita, alasan yang mereka gunakan. Tuan-tuan buka surah Hud. Surah Hud ayat 62. Mereka kata apa? Wahai Saleh, sesungguhnya engkau. Mereka kata dekat Nabi Saleh tu, hang ni Saleh, engkau ni Saleh adalah harapan kami, orang cerdik, orang yang bagus. Kami memang respect engkau. Tapi tu dululah. Lah ni awak yang jadi tak ketahuan ni. Tengok. Manusia ni bila dulu Nabi Saleh sebelum dia jadi Rasul, sebelum dia dakwah kaum dia, mereka suka dekat dia. Mereka angkat dia. Mereka hormat dia. Mereka kata engkau ni harapan kami. Mereka nak angkat jadi ketua. Tiba-tiba bila Nabi Saleh seru kepada dakwah, mereka kata apa? Pasal apa yang hang pi larang? Hud ayat 62. Kenapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapa-bapa kami? Ini alasan yang popular, alasan tok nenek. Pasal apalah hang duk kacau, kami buat lama dah. Pasal apalah yang hang larang? Tok nenek kami buat lama dah. Surah Hud ayat 62. Nampak tak tuan-tuan? Alasan yang digunakan oleh kaum Nabi Saleh, amalan menyembah berhala, perbuatan mereka duk sembah tok kong itu ialah perbuatan yang telah diamalkan turun-temurun, warisan zaman berzaman. Betul tak betul, kena tak kena, kami tak kira. Tok nenek kami buat. Jangan duk kacau. Yang ni yang jenis duk hujah tok nenek ni. Tok nenek kita buat dah. Tok nenek kita dah amal lama dah. Orang-orang dulu buat dah. Takkan tak kena kot, takkan silap kot. Sebiji macam perangai kaum Nabi Saleh. Kan alasan dia. Nampak? Itu apa yang disebut oleh kaum Nabi Allah Saleh di dalam surah Hud ayat 62. Lepas Nabi Saleh sebut saja, ani'budullaha, sembah Allah, terus depa buang dia. Lepas tu tuan-tuan pendekkan cerita, kita nak cerita Madain Saleh ni. Yang tempat yang ada di Saudi yang tuan-tuan semua boleh tengok dalam Google ni, kan? Okey. Lah ni tuan-tuan, hati-hati. Hati-hati. Sajalah peringatan. Saya ingat rakyat yang paling ramai pergi haji umrah kita lah, Malaysia, Indonesia ni, kira selain daripada India, Pakistan, kita antara yang ramai lah. Ini satu benda yang bagus. Maksudnya rakyat Malaysia ni dalam soal ibadat, dia tak berkira. Dia sanggup belanja duit dia, habiskan duit dia untuk pergi Mekah, pergi buat ibadat. Bagus. Duit bukan boleh bawa mati. Dia punya alasan dia. Baguslah. Dan ni pun orang duk pergi dah ni. Ramai duk pergi dah. Kan? Semua kira duk cek tiket kapal terbang tadi, semua habis belaka dah. Ni yang nak pergi Mekah ni. Cuma ada satu trend di kalangan masyarakat kita. Bila kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, tuan-tuan kena ingat tujuan niat kita. Orang Melayu kata nawaitu. Orang Melayu kata nawaitu. Nawaitu kan? Nawaitu tu saya berniat. Nawaitu kita apa? Melakukan ibadah. Melakukan ibadah. Maka hendaklah seseorang itu membulatkan tekad dia, membetulkan niat dia. Bila dia pergi Mekah, dia nak pergi buat umrah, bukan dia nak pergi melancung, bukan dia nak pergi berjalan, bukan dia nak pergi makan angin. Ini tuan-tuan
Dia duk kalut macam nak pergi berjalan tu. Taif nak pergi berapa hari. Lena dak di Taif. Naik. Dia dak bersabuk nak pergi duk naik tu. Kabel car di Taif tu. Di Taif ada kabel car macam Langkawi tu. Macam Bukit Bendera tu boleh naik tu. Dia nak pergi naik hal tu. Dia nak pergi bersyok. Dia nak pergi berseronok. Ni pun ada juga trend nak pergi Madain Saleh ni. Nak pergi kok sana, nak pergi kok sini. Ada pula. Bolehkah kita pergi Jeddah ke, pergi pantai, dia kata pantai dia cantik, pergi naik. Nak pergi pantai, pergi Langkawi ya. Pergi Terengganu. Pasal itu saya nasihatkan tuan-tuan, maksimumkan hari-hari di Mekah Madinah itu, perbanyakkan salat di Masjidil Haram. Kot lah ada aktiviti sampingan, pergi Taif sehari bolehlah pi, kan? Rugi tau sehari pi. Rugi. Bukan ada apa di Taif. Taif ni macam Genting Highland lah, Cameron Highland. Tempat sejuk, tanah tinggi. Ada buah-buahan. Kan? Sini pun banyak, strawberry apa semua, anggur. Pergi tempat sejuk. Dia syok nak pergi berjalan. Kan? Sedangkan rugi. Lah ni dulu 14 hari orang pergi Mekah, lah 10 hari. 10 hari tak tolak perjalanan pergi, perjalanan balik. Kan? Jadi berapa hari sangat kita boleh sembahyang di Masjidil Haram? Itu tujuan kita. Itu maksud kita. Kita nak pergi tu. Sebab itu sekarang ni tuan-tuan, ada trend dalam masyarakat kita, dia nak pergi jadikan Mekah Madinah ni bukan perjalanan ibadah, bukan musafir ibadah, tapi musafir untuk melancung, makan angin, berjalan, berseronok. Hilang dah tujuan yang Allah kata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikan umrah dan haji, pergi ke Madinah. Yang Nabi suruh pergi tu Masjidil Haram, bukan Taif, bukan Madain Saleh. So kita kena betulkan nasihat kawan-kawan kita. Yang pentingnya kita memperbanyakkan masa di masjid. Nampak? Okey? Baik. So hadirin mukminin. Jadi bila kita pergi ke sana, cerita Nabi Saleh tadi ni, apa berlaku pada mereka? Mereka ni hebat. Buat rumah dekat bukit. Bukit tu mereka pahat buat rumah. Kau dahsyat lah teknologi masa tu. Jadi mereka telah cabar Nabi Saleh untuk buat keluar satu mukjizat. Ni kita ringkaskan lah, kalau kita nak cerita panjang lah, masa tak ada. Mereka telah cabar Nabi Saleh untuk tunjuk satu bukti. Masa itu Nabi sebut, Nabi sebut dekat umat dia, kita lah, jangan duk minta mukjizat ni. Sebab umat-umat terdahulu, tuan-tuan ingat lah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi sebelum ni, mereka lingkup bila balak turun. Balak, kalau tuan-tuan baca, balak musibah turun selepas Allah bagi mukjizat. Mereka minta, Allah jawab, Allah perkenankan, Allah berikan mukjizat. Lepas tengok, kalau hampa engkar juga, balak turun lepas tu. Pasal tu Nabi kata jangan minta. Kan? Dia kata beri kepada kami, tunjuk kepada kami, datangkan mukjizat, tunjuk mukjizat, berikan mukjizat. Bagi-bagi depa lawan, depa engkar, jahanam terus. Macam yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh. Mari tengok. Tuan-tuan hadirin mukminin. Jadi, pendekkan cerita ni pasal kita nak habis hari ni. Allah telah hantar seekor unta betina, naqah. Dia dalam bahasa Arab naqah unta, satu lagi ibil. Al-Quran kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah suruh tengok unta. Unta ni memang banyak dalam Quran disebutkan cerita unta ni. Cerita unta ni pasal apa Quran dia buat contoh unta kan, macam saya selalu katalah, pasal orang Arab memang hidup dia dengan unta kan. Pasal itu bila tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan akan tengok paling banyak unta. Ada kebau? Tak ada.
Dia ada susu unta kan. Cerita susu unta ni yang mana Nabi pernah suruh sekumpulan masyarakat yang datang ke Madinah, mereka kena demam panas. Jadi Nabi suruh mereka minum susu unta campur dengan air kencing. Susu tu campur dengan air kencing, minum. Kan? Lega demam. Kan? Jadi hadis tu untuk berubat. Panjanglah orang bolehkah minum air kencing? Air kencing ni bukan najis ke? Lepas tu adalah ulama yang kata binatang yang halal dimakan, najis dia suci. Ada yang kata najis tetap najis, cuma boleh minum sebab darurat, nak berubat. Kita kalau kata nak berubat ni benda haram pun boleh. Tapi kalau tuan-tuan yang pi umrah, yang tak demam panas, yang ada boleh makan Panadol, yang nak pi langgar hayat kencing buat apa? Bukan apa, takut satgi. Badui ni bukan boleh kira sangat, muhung banyak. Dia duk habang ayat kencing unta, ayat kencing unta. Tengok ayat kencing dia. Bukan boleh kira badui ni muhung. Depa ni semua. Kita tanya pasal siapa ayat kencing mahal? Susu murah. Kan di Hudaibiyah. Selalu pergi melawat ladang unta ni di Hudaibiyah lah. Tempat Nabi perjanjian tu kan. Yang tuan-tuan pergi niat umrah pula tu, Hudaibiyah. Kan? Ayat kencing mahal. Dia kata kencing ni kena ikut unta. Bukan boleh duk pergi perah tak tahu hala, dia tendang kita. Tapi kalau susu boleh pergi perah. Kan? Ada satu kejadian tu, satu elok-elok unta tu kencing dia, terus dia pergi suar jang. Kencing dia, unta tu duk kencing dia suar jang. Memang yang ni dia panggil fresh. Tengah-tengah dua hangat minum. Yang ni tuan-tuan. Jadi Allah telah hantar seekor unta, naqah. Yang Allah kata naqatallah, unta Allah. Hebat unta ni. Semua binatang ni Allah yang cipta, milik Allah. Tapi unta Nabi Saleh saja satu-satunya unta yang Allah kata naqatallah, unta Allah. Yang lain bukan unta Allah kah? Unta Allah semua, hak Allah. Tapi Allah kata yang ni unta dia. Dia sebut dalam Quran. Unta ni dia keluar daripada ketui batu, celah batu. Dia keluar daripada celah batu. Dikatakan unta ni, dia kalau pi satu tempat, unta lain semua akan lari. Depa hormat unta ni. Jadi mukjizat Nabi Saleh unta betina. Jadi Nabi Saleh kata, hampa minta mukjizat, hampa telah nampak macam mana unta boleh keluar daripada ketui batu. Pelik tak? Pasal itu dia panggil mukjizat, benda pelik. Benda yang bercanggah dengan adat. Keluar daripada batu. Cuih keluar daripada batu, unta tu. Nabi Saleh kata, pendekkan cerita, unta ni hampa kena hormat. Sehari dia minum. Hari dia minum, hampa tak boleh minum. Giliang. Hampa minum hari ni, dia minum esok. Dan tuan-tuan, mereka dapat manfaat tau daripada unta ni. Susu dia. Susu unta. Seluruh kaum Nabi Saleh boleh minum susu ni cukup sekok ya. Tu dia. Seluruh orang boleh minum. Jadi hari mereka tak minum, hari mereka tak boleh pergi minum air tu, pasal unta ni minum, mereka minum apa? Mereka minum susu. Susu unta. Dahsyat. Pendekkan cerita, mereka berpakatlah untuk bunuh apa dia? Unta ni. Tu yang kata jahat tu. Mereka bunuh unta ni. Dan Quran kata orang yang membunuh unta ni, Allah sifatkan orang yang paling asyqa, paling celaka. Quran sebut lelaki dia ber9 orang. Depa ni 9 orang telah diupah. Depa mesyuarat macam mana kita nak buat ni?
Kan? Orang duk beriman dengan Nabi Saleh, kita bunuh unta dia. Tapi bukan dia kata unta ni kalau kita bunuh Tuhan turun azab lah. Tak apa, kita cari orang yang berani bunuh. Bangkitlah satu orang, dia kata ada satu grup boleh pergi bunuh. Ada lebih kurang 9 orang. Allah kata yang bunuh ni manusia yang paling celaka. Mereka pergi bunuh unta ni. Bila bunuh unta ni tuan-tuan, pendekkan cerita apa dia? Berapa hari? Mereka bunuh unta ni, Nabi Saleh kata, hampa akan ditimpa azab yang Tuhan tak pernah azab mana-mana umat. Nabi Saleh kata dia akan turun berapa hari? Berapa hari lepas daripada mereka bunuh unta tu? 3 hari. 3 hari. Apa tunggu 3 hari? Cukup 3 hari, Allah Ta'ala akan turunkan azab. Itu apa yang disebut di dalam Al-Quran. Nampak? Jadi apa yang berlaku? Lepas 3 hari. Tanya lagi tuan-tuan. Apa yang berlaku selepas 3 hari? Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh, kaum Thamud? Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kaum Thamud, mati bergelimpangan, mati habis, kecuali yang beriman dengan Nabi Saleh yang keluar daripada situ, yang keluar daripada Al-Hijr, iaitu Allah telah menghantar suara pekikan di waktu pagi subuh. Satu suara yang kuat, sayhah, jeritan, pekikan, mati bergelimpangan. Mati habis. Azab yang Allah kena. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tempat yang mereka kena azab tu, tempat yang mereka kena balak itu, hukuman Allah itu di mana? Al-Hijr, yang sekarang ini disebut Madain Saleh. Di kampung tu lah, di kawasan tu. Jadi tuan-tuan nak pergi ke tak? Nak pergi tangkap gambar? Nak pergi selfie? Nak pergi berkemah? Nak pergi bakar-bakar? Tempat yang Tuhan turunkan balak. Kan? Dan timbullah beberapa isu. Seperti dikatakan, selain daripada tempat ni, ada lagi tempat-tempat tapi tak clear. Seperti Laut Mati. Tuan-tuan bisa pergi tak? Di Jordan. Kan? Yang mana orang boleh terapung. Saya dah sampai dah. Pergi tengok. Memang terapung. Sebab kepadatan garam. Kepadatan garam. Jadi ramailah orang pergi. Garam ni kan bagus untuk kulit kan. Jadi pergi mandi, dia boleh terapung, tak tenggelam. Dikatakan ini ialah kawasan kaum Nabi mana? Dikatakan ini ialah tempat kaum Nabi Lut, Sadum, geng liwat, geng hubungan sejenis yang diterbalikkan tu. Jadi tu tempat balak. Mana-mana yang tempat balak lagi, kan? Tempat yang Tuhan turunkan balak, laut merah yang ditenggelamkan Firaun apa semua tu, kalau ikut hadis ni kita tak dibenarkan pergi. Kalau kita pergi pun kita kena pergi dengan dia beberapa adab. Nampak? Boleh? Sebab tempat ni tempat buruk, tempat tak elok. Kan? Boleh? Okey, baik, kita tengok. Okey. Jadi bila lalu di kawasan Madain Saleh ni tuan-tuan, apa yang berlaku ialah azan tak lagi? Masuklah. Masya-Allah. Oh, kenapa demo tak khabar? Kan? Sekejap lagi turun balak kat kita tak azan. Azal boleh.
Saya duk berasa macam lama tu, saya terpelik tu. Azan. Allahu Akbar, Okey. Kita sambung sikit lah, lepas tu kita solat. Baik. Diriwayatkan juga, kita fokus hadis ni. Tak apa yang cerita Nabi Allah Saleh, kaum dia macam mana diazab dengan suara di waktu pagi itu, tuan-tuan boleh buka, beli buku-buku sirah Nabi-Nabi ni, boleh baca lengkap, ada dalam Al-Quran. Cuma nak kata Nabi ni betul-betul tegas bila lalu kawasan ni, dalam riwayat yang lain ada tambahan, mereka ambil air di kawasan Madain Saleh tu, di kawasan Al-Hijr tu. Mereka ambil air di situ, di telaga di situ, tempat yang kaum tu dulu minum. Ada telaga lah, telaga tu dulu ada lagi. Mereka ambil telaga, air telaga tu, mereka buat ni apa, duh roti.
Nabi kata air yang hampa bubuh dalam bekas, dalam dulu dia ada kantung kulit tu, kalau kita botol lah, tuang habis, buang, jangan minum. Mana-mana air yang diambil, diisi dalam bekas air, dibubuh dalam kantung air, tuang, buang, jangan ambil, jangan minum. Mana-mana roti yang diadun, diuli dengan air daripada telaga kaum Thamud, hendaklah roti-roti tu, makanan yang diuli tu, roti-roti tu diberi makan kepada binatang. Jangan hampa makan. Binatang makan tak apa, hampa jangan makan. Bekas ayak tu hampa jangan ambil. Punya Nabi marah, kan? Okey. Hadirin mukminin. Cuma sekali lagi kita buat kesimpulan. Okey? Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan sebagai penutup. Penutup. Okey? Di kalangan para ulama, seperti yang disebut oleh Ibnul Qayyim dan juga oleh Ibnu Hajar awal sebelum kita bincang tentang hadis ni, mereka telah sebut hal ini. Kata mereka, bila kita lalu kawasan-kawasan yang diturunkan balak ni, hendaklah kita tidak berlama di situ. Maksudnya kita pergi dan kita keluar daripada tempat itu. Di kalangan para ulama kata kita boleh pergi melawat, tetapi untuk mengambil ibrah. Sebab Quran kata fasiru fil ard, pergi jalan, fanzuru, kamu tengok apa yang berlaku kepada umat-umat sebelum ini. Jadi kita bukan pergi berseronok, bukan pergi untuk menikmati pemandangan, pergi seperti pelancongan-pelancongan yang lain, tapi pergi dengan satu maksud, mengambil pengajaran bagaimana Tuhan menghukum pok-pok ni. Ambil pengajaran. Dan kalau kita lalu, kita jangan duduk seronok lah pasal tempat Tuhan turun bala. Dan ada riwayat, apabila Nabi melalui suatu lembah yang terletak di antara Mina dan Muzdalifah, lembah Muhsir, ada satu lembah, Mina dengan Muzdalifah ada satu lembah, dikatakan disitulah tempat alam tarakai. Apa dia? Tempat apa? Alam tarakai. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Tempat apa tu? Tempat di mana Allah menghancurkan tentera bergajah. Allah hantar balak dan semua tentera tu mati. Ashabul fil. Ashab maksudnya apa? Ashab jamak sahib, pemilik al-fil. Apa dia fil? Gajah. Pemilik gajah. Jadi katanya kawasan tu di lembah tu lah. Jadi bila Nabi lalu, kawasan tu terletak di Mina, antara Mina dengan Muzdalifah, satu lembah Muhsir. Di situ tentera Abraha Allah hantar, hancur, cerah, mati. Habis, gajah-gajah semua mati. Kan gajah tu bila sampai di Mekah, kan baca kan, dia tak mau nak pi. Gajah tu tak mau nak pi, tak mau nak jalan pi. Dia pukul, tak mau jalan pi. Dia takut. Akhirnya Allah musnahkan di situ. Bila Nabi lalu kawasan tu, sahabat kata Nabi lalu dengan laju, tak berhenti. Kan. So ini antara adab. Tapi kalau kita pergi lalu, kita ambil peringatan, ambil iktibar, menambahkan iman, dalam Quran dia ada sebut boleh hal itu. Jadi kita kena imbanglah dalam hal ini. So hadirin mukminin. Baik. Jadi itu apa yang boleh kita kongsi daripada cerita Madain Saleh hadis ni lah, kan, yang mana Nabi SAW. Dan kalau tuan-tuan nak balik
tengok lagi ataupun nak balik menambah maklumat. Ni saya sebutlah. Ni kerja-kerja tuan-tuan kalau rajin. Tuan-tuan balik rojok surah Ali Imran. Ali Imran ayat 137. Tuan-tuan juga boleh balik kalau ada masa lagi, balik buka surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 137 dan 138. As-Saffat 137, 138. Balik baca makna pun tak apa. Pasal kalau tuan-tuan baca, boleh kait dengan cerita malam ni. Satu lagi, tuan-tuan boleh tengok dalam surah, nama tempat ni, Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 80, 81, 82, 83, 84. Jadi oleh kerana ayat ni berkaitan dengan tajuk kita, saya baca tuan dengar apa dia. Maksud dia, dan demi sesungguhnya penduduk Al-Hijr, yakni Madain Saleh, mereka telah mendustakan para rasul. Kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda, mukjizat-mukjizat yang menunjukkan benarnya para rasul. Tetapi mereka terus mengingkari para rasul. Mereka ini memahat bukit-bukit dan gunung. Sebahagian bukit-bukit dan gunung menjadi tempat tinggal. Mereka duduk di situ. Quran sebut Al-Hijr 80, 81, 82, 83, 84. 5 ayat ni lengkap cerita ni. Lalu Allah kata apa? Mereka dibinasakan oleh suatu suara yang menggempakan, suatu suara yang kuat pada waktu subuh. Dan apa yang mereka buat, bukit-bukit yang mereka duduk dalam tu, kan, gunung-gunung yang mereka sembunyi dalam tu, tuan-tuan, rumah dalam gunung tak hebat lah, tak reban lah. Gunung nak reban apa? Bukan atas gunung, dalam gunung tu. Gunung tu buat rumah, kan? Memang hebat lah. Tapi itu semua tak menyelamatkan mereka. Duduk dalam gunung pun suara tu dengar mati cerah. Kan? Jadi hadirin mukminin, kita bila tengok ataupun dengar kisah-kisah ni, kita mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan semua dapat pengajaran lah, dan juga dapat hukum sedikit sebanyak apa yang telah kita baca dalam hadis daripada Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan semua, sibukkanlah diri kita dengan hal yang bermanfaat, perkara yang menambahkan ilmu, iman, dan jangan kita sibuk dan kalut mencampuri urusan-urusan yang tak ada hubung kait dengan diri dan agama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan seluruh muslimin dan muslimat yang mengikuti kuliah pada malam ini. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.